Baik, terima kasih Daud Iskandar dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih Auda atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan untuk makluman bersama Auda, keadaan cuaca di daerah Tutong agak mendung pada pagi ini. Jadi diharapkan agar keadaan cuaca akan beransur cerah dari masa ke semasa dan segala urusan yang hendak Auda lakukan pada pagi ini akan dipermudahkan dan juga dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Baik, Auda seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan dua makluman semasa mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong, iaitu akan diadakan program cuti sekolah penggal ketiga sehingga 16 Disember 2023 di mana pada hari ini 13 Disember 2023 akan diadakan aktiviti sesi bercerita, tunjuk cara melukis kartun dan juga komik. Jadi orang ramai adalah dialu-alukan untuk datang ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong di mana program ini akan bermula pada jam 9 pagi hingga 11.30 pagi. Manakala Auda untuk makluman yang seterusnya, pada 15, 16 dan 17 Disember 2023 akan diadakan Pesta Kampung Okong anjuran daripada Majlis Perundingan Kampung Okong di mana terdapat pelbagai aktiviti akan diadakannya kepada Auda, iaitu aktiviti keagamaan dan pendidikan, pertandingan menggubah bunga-bunga hidup, pertandingan menganyam ketupat, sukan aneka ria dan juga jual-jualan. Jadi bagi Auda yang memiliki kelapangan waktu pada 15 hingga 17 Disember 2023 bolehlah datang dan juga mengunjungi ke kawasan gelanggang sukan Kampung Okong bagi sama-sama lagi kita memeriahkan antara acara yang akan diadakan, iaitu Pesta Kampung Okong. Baik, Auda, itulah dua makluman semasa yang dikongsikan dari daerah Tutong dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kami sediakan bagi edisinya pada hari ini. Silakan. Bersempena dengan cuti persekolahan penggal ketiga pada tahun ini, pihak Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong telah menyusun beberapa aktiviti bagi mengisi masa terluang kanak-kanak dan orang ramai untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan menguji minda di perpustakaan. Antara aktiviti yang dilaksanakan itu ialah seperti permainan dalam. Permainan dalam agak sinonim dengan permainan-permainan tradisional yang lazim dimainkan di dalam rumah atau di kawasan tertutup seperti permainan pasang, congkak dan sebagainya. Pelaksanaan permainan tradisional ini adalah sebagai salah satu inisiatif pihak perpustakaan untuk mendukung hasrat memelihara warisan budaya Melayu, khususnya permainan tradisional dalam kalangan kanak-kanak. Permainan pasang adalah di antara jenis-jenis permainan dalam yang popular beberapa waktu dahulu yang lazimnya dimainkan oleh orang-orang perempuan. Permainan ini mempunyai kelengkapan permainan yang terdiri dari sebuah papan pasang berbentuk segi empat tepat dan di bahagian tengah papan terdapat gadong atau ruang untuk menyimpan buah-buah pasang bagi pemain yang pertama. Selain itu, buah-buah pasang sebanyak 120 biji yang terdiri dari 60 biji berwarna putih dan 60 biji berwarna hitam dan ia dimainkan oleh dua orang pemain sahaja. Menarik dan uniknya permainan pasang ini ialah daya cipta yang merangkumi pembentukan corak bunga bagi menjalankan permainan. Antara corak bunga itu adalah seperti corak tikus naik ke durung, paha ayam, talapuk sepapan, bintang terhambur, bunga bercucuk, tekuyung naik pasang dan banyak lagi. Permainan pasang mempunyai tata cara dan peraturannya tersendiri yang menguji daya berfikir para pemain. Permainan pasang kami telah memperkenalkan dahulu kepada kanak-kanak apakah
permainan pasang itu dan bila ia dimainkan dan cara-cara permainannya. Yang mana kami memperkenalkan kepada mereka tentang corak-coraknya dan apa yang dilakukan semasa permainan itu. Dan yang paling sukarnya bagi mereka, permainan pasang ini banyak corak, yang mana kanak-kanak ini melihat daripada buku rujukan yang telah disediakan oleh pihak museum, di mana berbagai-bagai corak yang telah disediakan. Respon mereka, kanak-kanak ini, permainan ini awal-awalnya memanglah sukar, mana mereka tidak tahu akan peraturan permainan pasang ini. Jadi mereka belajar dan lama-lama mereka memahami apa yang dipelajari. Selain itu, permainan pasang ini boleh menguji minda kanak-kanak dari segi strategi bagaimana jalan mematikan, memakan, dan ia juga mengajar kanak-kanak matematik yang mudah, yang mana di penghujung permainan dapat mengira berapakah hasil yang dapat mereka perolehi. Permainan congkak juga salah satu permainan tradisi yang sudah tidak asing lagi di negara ini, yang dilengkapi dengan dua bahagian utama, iaitu papan congkak dan buah yang lazimnya terdiri daripada sejenis batu-batu kecil, namun kini kebanyakannya menggunakan biji guli sebagai buah congkak. Dua orang pemain diperlukan untuk memainkan permainan tradisi ini yang secara asasnya beberapa peraturan harus dipatuhi sebelum memulakan permainan. Para pemain akan mengisi buah pada lubang congkak dan permainan akan berterusan sehingga kesemua buah habis terisi di dalam gadung masing-masing. Pemain yang memiliki buah yang banyak dikira sebagai pemenang. Permainan congkak ni kanak-kanak memang pandai sedang. Jadi yang selalu datang ke perpustakaan yang mengikuti aktiviti cuti sekolah ataupun aktiviti pelawatan sekolah, memang pihak perpustakaan ada menyediakan permainan congkak ini untuk mereka. Jadi kanak-kanak itu ada yang sudah faham dan dari sekolah-sekolah juga mereka ada mempelajari permainan congkak ini. Pihak perpustakaan ada menyediakan buku seperti inambang, alat muzik permainan tradisi Brunei, dan sumber-sumber ini juga boleh didapati di jambatan museum-museum dan juga pusat sejarah. Harapan kami agar dapat mempertahankan permainan-permainan tradisi Brunei ini di kalangan generasi yang akan datang, yang mana ianya semakin pupus dan tidak diketahui oleh kanak-kanak pada generasi masa ini. Jadi kami ingin memperkenalkan lagi dengan mengadakan permainan dalam di perpustakaan pada setiap cuti sekolah ataupun lawatan-lawatan dan juga bengkel-bengkel di perpustakaan. Seiring dengan kemodenan zaman, sesetengah generasi muda kini kurang mengenali akan beberapa jenis permainan khazanah yang berharga yang telah diwarisi dari satu generasi hingga ke generasi yang ada pada hari ini. Dan oleh yang demikian, kelestarian permainan-permainan tradisi adalah perlu, terutama pada arus kemodenan dan kecanggihan peralatan yang ada pada masa ini agar permainan warisan tradisi ini dapat dipertahankan dan dikenali oleh generasi masa kini dan akan datang.